是的，主，在耶稣里，我们才有真正的生命。 Ya Tuhan, di dalam Kristus kami memiliki hidup yang benar. 我们现在要聆听主的话， Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. 求主你的圣灵在我们当中自由的运行， Kiranya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. 除去一切拦阻你、阻挡你话语在我们心中成就的势力。 Menyingkirkan segala halangan supaya kami bisa memenuhi rencana-Mu. 我们将祷告，奉主耶稣基督名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，早上好！ Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. 很高兴有这个机会在你们当中分享上帝的话。 Senang sekali pada hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara. 我姓曾，名恒阳，英文名字 Aaron Chan， Nama saya sudah tertera di atas. 来自 Pendeta Aaron Chan. 我来自新加坡， Saya berasal dari Singapura. 但是现在在圣道神学院沙岸那里服侍。 Sekarang melayani atau menjadi dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat. 今天我们的主要的经文是取自于马可福音16章19到20节。 Nah, hari ini kita akan merenungkan Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. 我们请林牧师用印尼文帮我们念。 Kita akan membaca di dalam bahasa Indonesia Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 这段经文讲述了耶稣的门徒如何通过耶稣的福音转变、改变世界。 Dan ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melalui Injil telah mengubah murid-murid dan dunia. 历史学家告诉我们说，我们文明世界主要的一些的价值观都是取自于基督教的信仰。 Jadi kita di dalam sejarah pun menceritakan bahwa segala nilai-nilai yang ada itu karena diubah oleh karena Injil Kristus Tuhan Yesus. 无论是人权、人人平等、穷人和弱者的价值，以及怎么样的去关怀他们，这些都是取自于基督教的信仰。 Jadi perabatan nilai-nilai manusia, apakah itu hak asasi, apakah itu martabat, apakah kehidupan sosial, kesejahteraan, dan nilai-nilai yang ada dunia itu karena pengaruh karena Injil ini. 或是我们应当爱我们的邻舍如己，甚至宽恕我们的敌人，这些的价值观都是基于基督教信仰。 Bagaimana kita bisa peduli sesama dan memperhatikan orang-orang yang lemah di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai ini adalah diubah oleh karena Injil Kristus Yesus. 这些的价值观都是基于一位创造万物、按照自己形象造人的独一真神，以及他愿意赐他的独生子为世人罪人，来拯救罪人。 Dan inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana Allah yang telah menciptakan kita menurut gambar dan Allah dan Kristus yang telah mengubah dan menghidupkan kita kembali, dan Injil kebenaran inilah yang memberikan nilai dan perubahan bagi dunia kita ini. 历史跟我们现今的文明世界就见证了福音的有效性。 Jadi kita melihat dampak nilai-nilai yang ada dunia ini, menyaksikan betapa besarnya dampak Injil itu. 今天我们要探讨的是耶稣的门徒以及早期的基督徒到底是如何用福音来改变世界的。 Kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula khususnya murid-murid itu, bagaimana Tuhan memakai mereka mengubah dunia melalui Injil. 今天如果我们要成为耶稣基督的见证人，我们要向他们学习。 Jika kita ingin menjadi saksinya, kita harus belajar dari murid-muridnya. 首先，他们是被终极的这个现实而彻底的改变。 Jadi kita akan melihat hal yang pertama di mana mereka dirubah oleh realitas kebenaran
Injil 我 itu. 们可以想一下，那些因着害怕而躲藏起来的这些门徒，如何突然间成为一般不可拦阻的宣教的势力。 Kita bisa melihat keadaan mula-mula jemaat atau murid-murid yang mengalami ketakutan pada saat itu, bagaimana mereka diubah menjadi pemberani dan pemberita Injil. 那些为了要保住生命，拒绝不认耶稣的这些门徒，怎么样能够忽然间变成愿意牺牲生命，把耶稣基督的福音广传的一群的使徒们？ Awalnya mereka ragu dan juga menolak Yesus, tapi akhirnya bagaimana mereka diubah dan menjadi pemberita-pemberita Injil yang pemberani. 首先，他们被耶稣基督的复活和升天的这个现实彻底的改变了。 Karena mereka diubah oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan fakta kenaikan Tuhan Yesus. 我们可以想象，耶稣基督的门徒在最低潮的时候，是他们看到耶稣基督被捕的时候。 Ketika kita melihat kondisi rohani murid-murid pada waktu ketakutan dan mengalami goncangan pada waktu Yesus mengalami penganiayaan. 圣经告诉我们说，门徒逃离四散， Dan murid-murid itu bertebaran kemana-mana. 彼得3次不认主， Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 要保存自己的性命。 Dia ingin melindungi jiwanya. 当耶稣基督被钉在十字架的时候，门徒们所期望的关于弥赛亚要拯救他们的这个期望，都完全被涂灭了。 Ketika mereka melihat Tuhan Yesus disalib, mereka menjadi putus asa karena Kristus Yesus yang akan menjadi Mesias juru selamat mereka itu sudah tidak berdaya. 我们相信他们脑海中一直充满着很多的疑问。 Kita percaya bahwa orang-orang murid-murid pada waktu itu mengalami satu goncengan di dalam pikiran mereka, mengalami satu keraguan. 信靠一位连自己都救不了的弥赛亚有什么用？ Bagaimana mempercayakan atau mengandalkan seorang Mesias atau juru selamat yang sendiri pun tidak bisa diselamatkan. 耶稣是不是一个骗子？就像他之前那些作假的弥赛亚一样。 Jangan-jangan Tuhan Yesus ini adalah pembohong atau penipu yang menyatakan dia adalah Mesias seperti Mesias palsu lainnya. 圣经要我们看到耶稣的受审其实是真理的受审。 Sepertinya kata penderitaan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang sesungguhnya. 在路加福音24章46节，耶稣这样说：“照经上所写的，基督必受死，第3日从死里复活。”问题是，他到底说是诚实话还是假话？ Di Lukas pasal 24 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ada tertulis bahwa Mesias itu akan menderita, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. 我们可以了解，门徒处在的是那种非常恐惧、不安、焦急的一种状态当中。 Dan kita bisa mengerti kondisi murid-murid pada waktu itu mengalami ketakutan dan kegoncangan iman. 他们放弃了一切来跟随耶稣基督，到底跟随他值不值得？ Mereka sudah menyerahkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Apakah layak terus mengikut Tuhan 他 Yesus? 们冒着一切的风险来跟随耶稣基督，到底为耶稣牺牲这一些值不值得？ Dia telah mengalami satu pengorbanan yang begitu besar untuk mengikut Tuhan Yesus. Apakah ini layak terus mengikut Tuhan Yesus, yang menjadi tanda tanya bagi mereka? 耶稣死了， Ketika Tuhan Yesus mati, 但是当耶稣从死里复活，门徒所有的怀疑都消除了。 tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, segala keraguan dari murid-murid lenyap. 耶稣真的是世界的救主，宇宙真正的王。 Mereka baru tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dunia dan manusia. 耶稣的每一句话都是真实的。 Ternyata setiap perkataan Tuhan Yesus adalah benar. 当他们看到耶稣升天坐在上帝的右边的时候，他们就知道耶稣不仅是世界的救主，也是世界宇宙的统治者。 Ketika mereka memahami Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah dengan penuh otoritas dan menguasai segala kuasa di dunia ini, mereka sangat mengagumi dan mengagungkannya. 在今天的世界里，一般的国王是没有真正的权利的。 Dan kita melihat sistem kerajaan tidak memiliki wewenang sepenuhnya.
你可以想象，英国的国王是没有权力的， Seperti raja di Inggris, dia tidak memiliki wewenang sepenuhnya. 国王只是一种象征性的一种角色， Dia hanya sebagai simbol dalam satu kerajaan. 通常是总统比国王还有权力。 Bahkan presiden lebih berkuasa daripada raja. 但是耶稣不是这种象征性的王。 Tetapi Tuhan Yesus itu bukan simbol seorang raja. 以弗所书1章20到23节这样说，我们请印尼文念一下。保罗这样说。 Efesus pasal pertama ayat 20 sampai 23 berkata demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 耶稣坐在父上帝的右边的意思是什么？ Apa artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? 保罗表达了早期的基督徒了解的意思。 Dan mereka memahami akan makna ini. 耶稣坐在父的右边，就是说他的权柄跟上帝天父一样。 Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya dia memiliki kesetaraan otoritas atau kuasa 他 dengan 的 Allah. 他的权威远超过一切的执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不单是今世，也连到未来。 Kekuasaannya melampaui segala sesuatu juga diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada semua kekuasaan di atas segala kuasa yang ada. 耶稣的门徒跟我们一样，非常了解生活在一个世界的权势下的生活是怎么样的。 Sebenarnya kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan murid-murid pada waktu itu. 在我们的这种的世界，我们知道，如果没有政府的批准，我们不能够合法的做生意，会面对一些的障碍。 Katakanlah kalau kita mau berbisnis, kita harus mempunyai izin dari penguasa setempat, baru kita bisa berusaha dengan resmi. 我们赚钱，我们生命都是限于现今的执政者的一些的条例。 Kita bekerja untuk mencari nafkah dan kita itu dikuasai oleh kekuasaan pemerintah setempat. 就算你不要打工，你帮人家打工，你还是必须要屈服在你的老板的权力下。 Katakanlah kamu bukan usaha besar, tetapi bekerja di satu rumah tangga pun kita harus tunduk pada tuan rumahnya. 甚至在很多国家没有政府的批准，敬拜是不合法的。 Artinya juga di dalam ibadah kita tidak memiliki izin yang resmi, kita juga tidak bisa beribadah dengan baik. 人生的各个领域似乎都受到世间权势者的掌控。 Jadi segala kehidupan kita itu dikontrol atau di bawah pengaturan suatu pemerintahan. 世俗的权柄似乎掌握着我们的生与死。 Bahkan peraturan dan pemerintahan-pemerintahan yang ada itu sepertinya menentukan hidup mati kita. 经过了 COVID 的这个 pandemic 过后，我们都非常了解，政府的任何的决定会直接影响我们的生或者我们的死。 Demikian juga masa-masa pada pandemik yang kita melihat apa yang ditentukan oleh pemerintah pada masa-masa itu sepertinya menentukan mati hidup kita. 而门徒之所以躲藏起来，是因为他们害怕罗马这个权势要杀害他们。 Murid-murid ketika bersembunyi ketakutan karena takut pada pemerintah yang sedang menganiaya atau menghabisi orang-orang percaya. 但是耶稣在马太福音10章28节这样提醒门徒说：“请念一下 Matius 10章28节。 Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka.
neraka. 宇宙真正的君王是那位能够把身体和灵魂都灭在地狱的独一真神。 Yang perlu kita takuti, yang sungguh-sungguh berkuasa adalah Dia yang betul-betul bisa menghancurkan tubuh dan jiwa kita. 如今坐在上帝右边的耶稣，拥有生与死的权柄。 Dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia telah memiliki otoritas sepenuhnya atas hidup dan mati kita. 不单单是这样，他有赐永生的这个权柄。 Tetapi Dia juga memiliki otoritas atau wewenang untuk memberikan 圣经 kehidupan yang kekal. 圣经很清楚的告诉我们说，坐在父右边的耶稣有生与死的权柄在他手中。 Dan kita mengetahui apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Kristus memiliki otoritas untuk menguasai kehidupan dan kematian manusia. 当门徒意识到这一点的时候， Ketika murid-murid memahami hal ini, 他们生命就完全的改变。 maka perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupan mereka. 得胜的耶稣在他们心目中改变了他们所重视的一切。 Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah akan keberanian dan iman mereka untuk menghadapi kehidupan yang nyata. 因为生与死都在耶稣的手中，所以他们就到处把耶稣的福音传开 Karena 出 mereka 来。 percaya hidup mati ada di tangan Tuhan Kristus. Karena itu mereka dengan berani pergi memberitakan Injil. 叫世人快呀快呀来认识这位掌权的主。 Supaya orang tahu bahwa Kristus adalah penguasa yang satu-satunya. 当我年轻的时候还没有来印尼的时候呢，我时常很惊讶，因为我发现印尼人特别喜欢去新加坡看医生。 Pada waktu saya masih muda, saya merasa heran ada begitu banyak orang Indonesia pergi berobat di Singapura. 更使我惊讶的是，印尼人都知道去哪一间医院，通常是 Mount Elizabeth 跟 Glen Eagles。 Yang mengherankan saya adalah orang Indonesia juga tahu ke rumah sakit yang mana, misalnya ke rumah Mount Elizabeth atau Glen Eagle. 使我惊讶的是，一般的新加坡人都不会去这些的医院。 Setahu saya orang Singapura pun tidak tahu dan tidak pergi ke rumah sakit seperti ini. 更使我惊讶的是，不单单是印尼人知道要去 Mount Elizabeth 跟 Glen Eagle， 他们知道要去找哪一个医生。 Bukan hanya tahu rumah sakit Mount Elizabeth atau Glen Eagle, bahkan tahu dokter mana yang harus 哎 dicari. 呀，到底他们怎么知道呢？那时候 Internet 都没有，我怎么知道要去找哪一个医生那么厉害？ Saya heran pada waktu itu tidak ada internet komunikasi begitu, tapi mereka kok tahu rumah sakit yang mana, 他们跟我讲 dokter 那 yang 个医生 mana. 的名字，我都不知道。我 Bahkan mereka mengerti 我不认识 tahu 这位医生。 nama-nama 那 dokter 怎么 itu. 知道呢？ Bagaimana mereka bisa tahu? 哦，原来是朋友介绍的。 Oh, rupanya dikenalkan oleh teman. 那些朋友跟亲戚，当他们接受到了好的治疗的时候，被医治的时候，他们就迫不及的介绍他们信任的医生。 Jadi teman yang mengenalkan bukan hanya sudah mendapat pengobatan bahkan sembuh, jadi mereka itu berdasarkan rekomendasi teman sehingga mereka tahu dan juga merekomendasikan pada orang lain. 就像有人介绍好医生一样，不停的去介绍，不同的去讲。 Ya sama seperti kita kalau tahu dokter yang baik, kita terus memperkenalkan kepada orang lain yang membutuhkan. 当基督徒认知到掌生命跟死亡在他手上的这位耶稣的时候，我们也到处去告诉人去哪里找医治。 Pada waktu murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa dan juga yang mengontrol kehidupan dan kematian manusia, mereka tahu bahwa satu-satunya adalah Injil Kristus, maka mereka pergi memberitakan Injil kebenaran ini. 当耶稣的门徒意识到耶稣复活及升天的这个荣耀，就是万物的权柄都掌控在他的手上，他们就只有一件事要做，就是要把福音传开来。 Ketika mereka melihat secara komprehensif tentang kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang sama dengan Allah, maka mereka pergi memberitakan Injil kebenaran ini. 因为他们的生命完全被耶稣的复活而升天彻底的改变。
Karena kehidupan mereka telah diubah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，今天我们要做耶稣的见证人，问题在于我们有没有让耶稣的复活与升天改变？ Saudara, kalau kita mau jadi saksi Kristus, apakah hidup kita sudah diubah oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kenaikannya di surga? 我们今天怕的是谁呢？ Siapakah yang kita takuti sekarang ini? 我们今天爱的是谁呢？ Siapakah yang kita kasihi sekarang ini? 为什么早期的基督徒能够广传福音，影响这世界？ Kenapa jemaat mula-mula bisa memberitakan Injil dan juga bisa mempengaruhi dunia? 还有第二个原因，就是他们被敬拜所驱使。 Alasan yang kedua adalah karena mereka didorong oleh satu kekuatan ibadah. 在《使徒行传》里面，信徒的敬拜伴随着福音的广传。 Di Kisah Para Rasul menceritakan jemaat mula-mula mereka bagaimana memberitakan Injil. 使徒行传2章42节这样说：他们都恒心的遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祷告。 Di mana Kisah Para Rasul pasal 2 juga menceritakan bagaimana jemaat mula-mula berkumpul, bersekutu, mempelajari firman, dan berdoa, beribadah, memberitakan Injil. 他们不是敬拜，就是传福音。 Mereka hanya beribadah dan juga memberitakan Injil. 传福音后就是敬拜。 Memberitakan Injil atau beribadah. 英文中的敬拜，的意思呢，就是worship 的意思就是从 worship 来取自于 worship 这个字。 Nah, kata ibadah worship dari bahasa Inggris 就是要庆祝上帝的伟大。 yaitu merayakan kebesaran Tuhan. 中文的这个字敬拜，就是要用敬畏的心来拜神。 Kata ibadah di dalam Mandarin yang kata Cingwi itu adalah ibadah adalah dengan hati yang hormat kepada Allah. 而印尼文的 ibadah 是取自于阿拉伯文跟希伯来文的 abad， 意思就是要敬奉上帝。 Sedangkan dalam bahasa Indonesia ibadah itu rujukan dari bahasa Ibrani dan Arab yang mengartikan bahwa ibadah dan melayani. 敬拜就是包含了将上帝在我们的心目中提升到最高的位置。 Jadi artinya ibadah adalah kita meletakkan Allah di tempat yang maha tinggi di dalam hati kita. 敬拜就是承认上帝是我们最宝贵的、最珍惜的、最高的。 Ibadah adalah kita meletakkan Allah sebagai objek yang sangat berharga dan terhormat. 敬拜就是向耶稣基督的至高无上。 与父神的同在献上感恩。 Penyembahan artinya kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memuji kebesaran kemuliaan Allah. 当耶稣从死里复活升天的时候，这不单单是一个历史的现实。 Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar historis. 当耶稣从死里复活，这个历史的事实也成为了在我们灵中的一个现实，它也在我们心目中被提升到最高的位置。 Tetapi itu juga menjadi satu kenyataan di dalam orang-orang percaya di dalam hatinya bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. 基督就成为了信徒心中最美丽、最伟大、最珍贵的人物。 Sehingga Kristus itu menjadi sosok pribadi yang sangat berharga, sangat bernilai, dan sangat agung di dalam pribadi hati kita. 弟兄姐妹们，敬拜是宣教的动力。 Saudara, ibadah adalah kekuatan pemberitaan Injil. 我们之所以宣教，是因为我们已经目睹了上帝主耶稣基督的荣耀。 Ketika kita mengabarkan Injil karena kita sudah mengalami, merasakan akan kuasa dan kemuliaan Kristus Yesus. 然后我们渴慕更多的人，我们周围的人，我们的亲戚来认识这位掌权的主耶稣基督。 Sehingga kita mengharapkan semakin banyak orang bisa percaya menerima Injil tentang Kristus Yesus yang begitu mulia ini.
敬拜是宣教的动力。 Ibadah adalah kekuatan penginjilan. 就如保罗在腓立比书2章9到11节这样说，请。 Seperti Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. 敬拜是宣教的动力，就像约翰派伯牧师这样说：我们无法夸赞我们所不珍惜的福音。 Ibadah adalah kekuatan penginjilan seperti yang dikatakan oleh seorang teolog John. 呀，宣教士们如果不能先从心里说。 我要因耶和华欢喜，我要因你欢喜快乐，至高者啊！我要歌颂你的名，他们就永远不会喊出愿万国都快乐。 Kalau kita ingin memberitakan Injil, tidak dimulai dengan pemahaman yang benar tentang Injil dan sukacita di dalam hati, kita tidak mungkin bisa memberitakan Injil yang mahal, yang berharga itu dengan sukacita bersorak-sorai kepada orang-orang yang belum percaya. 传福音的人必须要先让福音，在他们心目中产生喜乐。 Orang yang ingin memberitakan Injil, dia harus terlebih dahulu merasa sukacita akan kebenaran Injil itu dan mengalami itu sendiri. 敬拜是传福音的动力。 Karena itu ibadah adalah kekuatan penginjilan. 当我们的敬拜越崇高、越重视耶和华的荣耀、耶稣基督的荣耀的时候，我们就越渴慕世界的人来认识他。 Ketika kita semakin mendalami, memahami, dan mengalami ibadah dan meninggikan Allah di dalam kehidupan kita, kita akan semakin antusias untuk memberitakan Injil itu. 我们越渴慕那位掌管生命、死亡的主，我们就越发现，我们越希望我们周围的人来认识他。 Sehingga kita semakin ingin orang-orang lain mendengar Injil dan juga mengalami hal yang sama tentang Allah yang mulia, Allah yang luar biasa itu. 我们无法夸赞我们所不珍惜的福音。 Kita tidak bisa hanya menikmati anugerah keselamatan itu sendiri. 我们越珍惜福音，我们就会夸赞福音。 Ketika kita semakin memahami pentingnya Injil itu, kita akan semakin antusias untuk memberitakan Injil. 若福音不成为我们心中最渴慕的，我们就没有办法去告诉别人。 Kalau kita tidak memiliki antusiasme atau merasakan pentingnya Injil itu, kita tidak mungkin punya semangat untuk memberitakan Injil. 英国的一位牧师叫做 Richard Baxter， 他这样说：当真理仅被视为真理时候，这不过是一种令人不快且松散的认识；但是当真理被视为既真实又美好的时候，这才是坚实而令人愉悦的认识。 Richard Baxter mengatakan bahwa ketika Anda memahami sebuah kebenaran, tetapi itu hanya sebagai pemahaman, maka kebenaran itu tidak akan menjadi efektif. Tetapi setelah Anda memahami kebenaran itu dan benar-benar merealisasikan di dalam kehidupan saudara, maka kebenaran yang Anda pahami akan menjadi kenyataan dan berguna bagi kehidupan kita. 单单相信耶稣是宇宙的主宰的这个真理是不够的。 Artinya kalau kita hanya mengenal tentang sebuah kebenaran itu tidak cukup. 我们必须让这个真理说服我们的心，说这是最好的、最美的、我们最需要的。 Selain kita mengatakan bahwa ini adalah satu kebenaran yang sungguh-sungguh kami butuhkan dan itu yang paling benar dan bisa dinyatakan itu adalah yang terbaik. 我们基督徒的问题就在于这里，我们可以相信一套，但是我们的心被另外一套感染了。
Yang menjadi penyakit kita adalah kita hanya bisa mengerti sepihak, tetapi kita tidak bisa menyatakannya di pihak yang lain. 我们很容易的让其他东西视为我们生命中最美好的事物。 Bahkan kita juga bisa mengorbankan apa yang kita mengerti, apa yang kita lakukan. 权力、性欲、名利地位、金钱以及金钱能够买的东西，都一直的在跟我们的主耶稣征战。 Seperti apa yang kita miliki, kekuasaan atau prestasi atau mengenai kedagingan materi, dan apa saja yang kita miliki itu sepertinya bertentangan atau bergumul dengan keinginan Tuhan. 这些东西都在跟我们对耶稣的爱征战。 Dan itu membuat kita bergumul di antara kasih kepada Tuhan dengan kasih pada hal-hal yang materi, yang duniawi ini. 我们可能相信真理，但是真理还没有说服我们的心，说我们最需要的、最渴慕的就是耶稣基督。 Memang kita memahami suatu kebenaran, tetapi hati kita belum takluk dan sepenuhnya mengakui dan menjalani bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan yang berkuasa atas segala sesuatu. 弟兄姐妹们，真正的敬拜是将我们的心和我们的爱指向那唯一、真正良善、真正是我们需要的主耶稣基督。 Ibadah yang benar adalah meletakkan segala sesuatu dengan kasih dan hati kita sepenuhnya kepada Kristus yang betul-betul yang berharga, yang bernilai bagi kita. 真正的敬拜是使我们的心和我们的思想看到、认识耶稣比权力、性欲、名利、地位、金钱以及世间的财宝还要宝贵。 Ibadah yang benar adalah orang-orang yang bukan hanya menyerahkan hati pikirannya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia akan merasakan bahwa nilai-nilai ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu melampaui segala nilai-nilai kekuasaan dan materi yang ada di dunia ini. 唯有如此，我们才能够有动力将福音传到地极。 Hanya demikian kita baru mempunyai kekuatan keberanian untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 使徒的使命是由敬拜驱动的。 Jadi kita melihat bahwa pelayanan daripada murid-murid ataupun para rasul itu mereka memiliki satu kekuatan melalui ibadah mereka. 早期的基督徒能够成为耶稣基督强大的这个见证人呢，因为他们意识到在耶稣以外，在福音以外，没有他们更加需要、更加渴慕的。 Kenapa jemaat mula-mula mereka begitu antusias dan berani dan semangat memberitakan Injil? Karena mereka menemukan di luar Tuhan Yesus itu tidak ada nilai, tidak ada keselamatan yang mutlak selain daripada Injil Kristus Yesus. 我们要成为耶稣的见证人，我们不单单要让耶稣复活的这个真理、复活升天的这个真理彻底的改变我们，我们要以敬拜来恢复我们对他的渴慕。 Kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, kita harus betul-betul diubah terlebih dahulu oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kenaikannya, bahkan memahami sedalam-dalamnya tentang Injil Kristus yang luar biasa yang telah menyelamatkan umat manusia dan telah mengubah dunia. Baru kita bisa memberitakan Injil. 请问弟兄姐妹们，今天为什么来到教会？ Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa hari ini saudara datang beribadah? 今天是星期四，不是星期天， Bukankah ini hari Kamis, bukan hari Minggu? 为什么来到教会？ Kenapa Anda datang beribadah kepada Tuhan? 大家知不知道，在整个亚洲，只有印尼是把耶稣的升天当成是公共假期？ Apakah saudara di seluruh Asia Tenggara hanya negara Indonesia yang memiliki hari libur hari Kamis untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus? 换句话说，今天新加坡人，所有的新加坡人、马来西亚人、台湾人、香港人、中国人、泰国人，现在在工作。
Dengan kata lain, negara lain seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau di Taipei, itu semua sedang bekerja, tidak seperti kita lagi hari libur. 但是有没有想过，为什么印尼一个以回教为主的、回教占多数的一个国家，却在今天一起的公共假期里面庆祝耶稣的升天？ Yang aneh adalah, bukankah negara ini adalah negara mayoritas orang Islam? Bagaimana orang Kristen punya hari spesial khusus, boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari yang sangat berarti? 为什么在今天来到这里敬拜？ Kenapa kita datang beribadah? 巴不得你们敬拜的时候，耶稣再次的在你们的心目中提到最高的位置。 Biarlah hari ini ketika kita beribadah, kita seperti ditarik oleh Tuhan Yesus sampai seperti naik ke surga. 但是请大家记得，敬拜是传福音的动力。 Tapi ingat, ibadah yang sejati, yang benar adalah menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penggerak kita untuk memberitakan Injil. 我们今天来到这里，再次的纪念耶稣的复活与升天，目的是要叫我们出去，把这个好消息告诉所需要的人。 Ibadah hari ini adalah bukan hanya sekedar memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Justru ini menyadarkan, mengingatkan kita, mendorong kita supaya kita pergi memberitakan Injil. 愿主祝福那些听上帝的话的人。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，求主你坚定我们的信心。 Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan iman kami. 我们需要这样的崇拜。 Kami memiliki ibadah yang semacam ini. 我们的崇拜不是浪费时间， Kami tidak mau membuang waktu di dalam ibadah 我 kami. 们的崇拜是要尊崇你的名， Kami ingin meninggikan Tuhan di dalam ibadah kami. 叫我们的心怀意念都是以主为中心， Supaya hati pikiran kami mengutamakan Kristus. 然后叫我们能够到外面把你的福音传给我们爱的人。 Sehingga kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami kasihi. 我们这样祷告，奉主耶稣基督的名， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.